Bismillahirrahmanirrahim. Mencari timba si anak dara di bawah sarang burung tempua. Salam sembah pembuka bicara, selamat datang untuk semua. Yang berbahagia Puan Hajah Normawati binti Tajuddin, Pengetua SMK USJ 12. Yang berusaha Puan Siti Rohani binti Awang, Penolong Kanan. Yang berusaha Puan Rosmini binti Abdullah, Penolong Kanan Hal Ehwal Murid. Yang berusaha Puan Syamsina binti Ahmad, Penolong Kanan Co-Curriculum. Yang berusaha Puan Azura binti Ahmad Hambal, Penolong Kanan Petang, guru-guru kanan mata pelajaran, guru-guru, seterusnya anak-anak Telvians yang dikasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Selangor terbilang. Terlebih dahulu, pihak kami ingin merakamkan ucapan selamat datang dan terima kasih kepada semua warga Telvians yang hadir secara dalam talian Majlis Pelancaran Program Pendidikan Pencegahan Dadah tahun 2021. Seperti mana semua sedia maklum, disebabkan pandemik COVID-19 yang masih belum reda, maka sebarang majlis yang melibatkan perhimpunan tidak dibenarkan untuk dibuat di sekolah. Maka kami, Unit Bimbingan Kaunseling SMK USJ 12 mengambil inisiatif untuk mengadakan majlis pelancaran ini secara dalam talian. Moga majlis ini masih dapat diteruskan dan dijalankan seperti yang dirancang. Seterusnya, bagi memberkati majlis kita pada pagi ini, sama-samalah kita menadah tangan mengaminkan doa. Majlis dengan segala hormatnya menjemput Cikgu Cih Marzuki bin Cih Hamid untuk mengetuai bacaan doa. Dipersilakan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Hari ini kami hamba-hambamu berhimpun dan berkumpul bagi menjayakan program pendidikan pencegahan dadah peringkat sekolah SMK USJ 12. Kami memohon agar majlis kami ini mendapat keberkatan dan keredaan. Dalam program ini, kami menyusun kata-kata indah dengan gaya dan nada yang penuh hikmah, mengajak hamba-hambamu mengamalkan segala kebaikan dan menjauhi diri dari segala kejahatan dan kemungkaran. Hanya padamu, ya Allah, kami berharap agar engkau terimalah segala usaha murni ini dan jadikanlah ini sebagai amal soleh yang akan mendapat ganjaran pahala darimu. Ya Allah, ya Aziz, ya Ghaffar, engkau centuskanlah dalam hati kami rasa jijik dan benci terhadap najis dadah dan bahan-bahan lain seumpamanya. Ya Allah, peliharakanlah kami dan jauhilah kami dari perkara-perkara yang membinasakan kami. Ya Allah, kurniakanlah kesedaran kepada hamba-Mu yang terlibat dalam penyalahgunaan dadah. Berikanlah keinsafan kepada pengedar dadah durjana agar negara kami sentiasa selamat, aman, makmur dan bahagia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabbihi wa barik wasallim. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Terima kasih kepada Cikgu Cih Marzuki atas bacaan doa itu tadi. Warga Telvians yang disayangi sekalian, program pendidikan pencegahan dadah peringkat sekolah tahun 2021 merupakan program yang disarankan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia bagi tujuan mewujudkan suasana fizikal sekolah yang selamat, selesa dan bebas daripada darvih dalam usaha menjadikan warga Telvian lebih kondusif bagi aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. Sehubungan dengan itu, kempen ini juga berhasrat dalam meningkatkan aspek kesedaran terhadap bahayanya darvih dalam kalangan guru dan murid dengan memupuk amalan hidup yang menekankan keselamatan, keselesaan dan kesejahteraan diri. Sudilah puan jalan belapan di malam kelam. Sudilah puan memberi ucapan, kata aluan pemanis kalam. Bagi menyempurnakan majlis kita pada hari ini, majlis menjemput Yang Berbahagia Puan Hajah Normawati binti Tajuddin, Pengetua SMK USJ 12 untuk menyampaikan ucapan beliau. Seterusnya, merasmikan program pendidikan pencegahan dadah peringkat sekolah tahun 2021. Dengan segala hormatnya, majlis dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Selangor terbilang dan salam warga 12 yang dikasihi. Yang berusaha Puan Siti Rohani binti Awang, penolong kanan pentadbiran, Puan Rusmini binti Abdullah, penolong kanan hal ehwal murid, Puan Syamsina binti Ahmad, penolong kanan co-curriculum, Puan Azura binti Ahmad Hambal, penolong kanan petang, barisan GKMP, rakan-rakan guru, ibu bapa penjaga dan putra-putri 12 yang bonda kasihi. Dadah musuh utama negara. Menyedari hakikat ini, Kementerian Pendidikan Malaysia telah mengambil tanggungjawab untuk melaksanakan program pendidikan pencegahan dadah atau secara ringkasnya PPDA di sekolah secara sistematik dan berkesan. Sasaran utama program ini ialah kepada murid, guru, staf sekolah dan juga ibu bapa, memandangkan penggunaan dadah yang berleluasa bukan sahaja melibatkan orang dewasa tetapi telah menular kepada golongan remaja. Alhamdulillah, syukur kehadrat Ilahi, berkat izin dan inayahnya maka kita dapat berkumpul secara maya dalam majlis pelancaran program Minggu Pendidikan Pencegahan Dadah peringkat sekolah bagi tahun 2021 secara atas talian anjuran Unit Bimbingan dan Kaunseling SMK USG 12. Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada barisan kaunselor selaku tunggak penggerak pelaksanaan program pada hari ini. Warga 12 yang dikasihi sekalian, program ini diadakan bertujuan untuk mewujudkan suasana fizikal sekolah yang lebih selamat, tenteram, aman dan bebas daripada pengaruh bahan-bahan terlarang seperti dadah, alkohol, rokok, vape, inhalant dan HIV atau ringkasnya DARVIH, serta mewujudkan kawasan sekolah yang kondusif untuk menjalankan segala aktiviti yang dirancang di peringkat sekolah. Selain itu, program ini juga berhasrat untuk meningkatkan lagi aspek kesedaran terhadap bahayanya DARVIH dalam kehidupan dengan memupuk amalan hidup sihat yang menekankan jasmani, emosi, rohani, intelektual dan sosial yang lebih bermakna. Sesungguhnya, memerangi masalah DARVIH ini adalah amat berat dan mencabar. Setiap individu ada tugas, peranan dan tanggungjawab masing-masing dalam memeranginya. Oleh itu, ayuh warga 12, kita jauhi DARVIH dan bina masa depan yang lebih ceria dan bahagia di samping keluarga tersayang. Warga 12 yang dikasihi sekalian, sebelum saya akhiri ucapan, ingin saya mengucapkan syabas dan tahniah kepada semua yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung kerana berjaya mengadakan majlis pelancaran Minggu PPDA peringkat sekolah bagi tahun 2021. Semoga semua aktiviti yang dirancang dapat dilaksanakan dan mesej benci DARVIH dapat disemai di dada warga 12. Semoga anak-anak didik 12 mempunyai benteng diri yang kuat dan padu untuk menangkis asakan pengaruh bahaya DARVIH dalam masyarakat. Akhir kata, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini melancarkan program Minggu Pendidikan Pencegahan Dadah peringkat sekolah bagi tahun 2021 secara atas talian. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan setinggi penghargaan dan terima kasih kepada Puan Pengetua atas ucapan perasmian sebentar tadi. Majlis diteruskan lagi dengan perutusan Ketua Pengarah Agensi Anti Dadah Kebangsaan Kementerian Dalam Negeri sempena peringatan Hari Anti Dadah Kebangsaan 2021 yang akan disampaikan oleh Penolong Kanan Hal Ehwal Murid Puan Rosmini binti Abdullah. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.
Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia dan inayahnya kita bertuah dapat hidup dalam sebuah negara yang harmoni dan bersatu padu. Pandemik COVID-19 yang melanda seluruh dunia telah memberikan kesan kepada kehidupan harian kita. Namun begitu, melalui usaha-usaha berterusan kerajaan untuk mengekang penularan wabak ini, negara kita mampu membendungnya daripada menjadi semakin parah. Selain pandemik COVID-19, negara kita sentiasa diancam dengan pelbagai permasalahan sosial, antaranya penyalahgunaan dadah. Berbagai inisiatif telah dilakukan sejak dadah diisytiharkan sebagai musuh nombor 1 negara pada 19 Februari 1983. Polisi dan komitmen negara terhadap usaha menangani masalah dadah telah dinyatakan secara jelas melalui peruntukan akta-akta berkaitan dadah dan dasar dadah negara. Tanggungjawab dan peranan setiap pihak juga telah diperincikan dalam dasar dadah negara. Dengan adanya usaha kolaboratif ini yang digerakkan secara bersepadu, insya-Allah penularan penyalahgunaan dadah dalam komuniti juga mampu dibendung daripada semakin parah. Pengamalan norma baharu dalam membendung penularan wabak COVID-19 tidak akan menemui kejayaan sekiranya tidak dilaksanakan dengan baik oleh setiap lapisan masyarakat. Begitu juga halnya dengan permasalahan dadah. Kita perlu memutuskan rantaian aktiviti-aktiviti penyalahgunaan dadah. Masyarakat perlu bersama-sama dengan pihak kerajaan dalam memastikan bahawa persekitaran tempat tinggal, institusi pendidikan, pusat latihan, kemahiran dan tempat kerja bebas daripada sebarang masalah berkaitan dadah. Institusi pendidikan dan pusat latihan kemahiran sepatutnya menjadi medium terbaik bagi pembentukan sahsiah dan pembangunan jati diri kerana sebahagian besar perkembangan individu berada di alam pendidikan secara formal. Murid dan pelajar seharusnya memanfaatkan tempoh masa ini untuk turut membangunkan kemahiran kendiri seperti kemahiran asertif, kemahiran komunikasi dan kemahiran bersosial. Murid dan pelajar perlu sentiasa mengamalkan gaya hidup sihat melalui penglibatan aktif dalam aktiviti co-curriculum bagi mengelakkan terjebak dengan aktiviti pelencongan sosial dan penyalahgunaan dadah. Persekitaran di tempat kerja pula haruslah sentiasa berada dalam keadaan yang kondusif. Program-program berkaitan kesedaran untuk meningkatkan tahap keselamatan dan kesihatan pekerja seperti program pendidikan pencegahan dadah perlu dilaksanakan secara berterusan. Kerjasama ini akhirnya akan memberikan pulangan keuntungan kepada negara dan masyarakat. Negara dapat menjimatkan kos untuk menangani permasalahan dadah dan seterusnya mewujudkan persekitaran yang sihat serta selamat. Seiring dengan perkembangan teknologi semasa, penggunaan aplikasi dan teknologi baharu perlu sentiasa diteroka dan digunakan untuk memantapkan usaha menangani permasalahan dadah. Mesej kesedaran anti dadah perlu dipergiatkan lagi menerusi media-media baharu bagi memperingati masyarakat tentang ancaman bahaya dadah. Namun begitu, terdapat juga pihak yang tidak bertanggungjawab telah menyalahgunakan perkembangan teknologi. Semenjak akhir-akhir ini, dadah dan peralatan-peralatan untuk menggunakan dadah turut dijual di platform media sosial dan aplikasi membeli belah. Oleh yang demikian, pelbagai pihak terutamanya ibu bapa perlu sentiasa memantau aktiviti atas talian anak-anak mereka agar tidak terjerat dan terjebak dengan penyalahgunaan dadah. Golongan remaja dan belia adalah modal insan yang akan mengemudi negara pada masa hadapan.
Mereka perlu dilengkapkan dengan jati diri yang kukuh agar dapat menghindari permasalahan sosial termasuk penyalahgunaan dadah. Faktor-faktor pelindung seperti pendidikan pencegahan dadah perlu dipertingkatkan, manakala faktor-faktor risiko pula perlu dikurangkan. Sehubungan itu, fokus peringatan Hari Anti Dadah Kebangsaan ke-38 tahun 2021 ini dengan slogan Lebih Baik Cegah ialah remaja dan belia di seluruh Malaysia. Tema ini dipilih bagi mendorong semua pihak mengambil tanggungjawab dan tindakan awal dalam menangani masalah dadah seiring dengan pepatah Melayu, mencegah lebih baik daripada mengubati. Umum mengetahui bahawa permasalahan dadah adalah manifestasi permasalahan sosial yang lain seperti kerapuhan institusi rumah tangga, tahap pendidikan yang rendah, jenayah jalanan serta kemiskinan. Berikutan itu, dengan menangani permasalahan dadah, usaha sebuah pihak sahaja tidak mencukupi. Usaha kolaboratif secara bersepadu daripada pelbagai pihak perlu dilaksanakan bagi mengatasi permasalahan ini di peringkat awal. Agensi Anti Dadah Kebangsaan juga akan meneruskan sasaran dadah terkawal 2025. Untuk itu, semua ahli masyarakat termasuk jabatan kerajaan, badan bukan kerajaan dan ahli komuniti akan digerakkan dalam mengawal penularan penagihan dadah menjelang tahun 2025. Usaha ini akan dilaksanakan berdasarkan model-model yang telah dikenapasti semasa pelaksanaan projek inisiatif bersepadu menangani permasalahan dadah, substans dan pelancongan sosial pada tahun 2020. Walaupun tema pada tahun ini menumpukan kepada aktiviti-aktiviti pencegahan, rawatan dan pemulihan terhadap mereka yang telah menyalahgunakan dadah akan tetap diteruskan. Agensi Anti Dadah Kebangsaan menyeru kepada semua yang terlibat dengan penyalahgunaan dadah untuk mendapatkan rawatan dan menjalani pemulihan secara sukarela sama ada di fasiliti yang disediakan oleh kerajaan ataupun swasta. Sementara itu, operasi penangkapan dan penahanan pula akan juga diteruskan supaya kumpulan ini dapat dirawat dan dipulihkan sepenuhnya. Di kesempatan ini, saya mewakili Agensi Anti Dadah Kebangsaan merakamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pihak yang telah bersama-sama menangani permasalahan dadah. Semoga usaha kita akan terus mendapat sokongan masyarakat dan beroleh keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih baik cegah, dadah terkawal 2025. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan setinggi penghargaan dan terima kasih kepada Puan Rosmini binti Abdullah di atas bacaan perutusan sebentar tadi. Majlis akan diteruskan lagi dengan tayangan video gimik perasmian pada hari ini. Sama-samalah kita saksikan.
Begitulah tadi tayangan video ringkas sebagai gimik perasmian. Majlis diteruskan lagi dengan bacaan ikrar PPDA yang akan disampaikan oleh Wakil Murid SMK USJ 12. Bahawasanya kami, rakyat Malaysia berikrar untuk menjauhkan diri dari dadah pada setiap masa dengan memenuhi masa lapang dan kerja-kerja yang berfaedah, melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti yang berguna dan berfungsi kepada masyarakat, menjadi rakyat berilmu, berakhlak mulia dan mengamal cara hidup sehat dengan cergas, menyediakan diri untuk mengisi keperluan kawasan dan membantu segala usaha bagi membebaskan negara Malaysia dari ancaman dadah. Dengan berakhirnya bacaan ikrar sebentar tadi, maka berakhirlah majlis kita pada hari ini. Besarlah harapan kami agar semua warga Telvians dapat meningkatkan aspek kesedaran terhadap bahayanya darwih. Tanam sirih dalam taman, gali lubang tepi perigi. Terima kasih hadirin budiman. Lain kali bersua lagi. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.